Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bulletin UKAS edisi tengah hari 17 Julai 2021 bersama saya Vivi Emiza Ika. Tumpuan berita. Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak MTEK telah mewujudkan Pusat Pemberian Vaksin Industri PPV in Pelancongan yang pertama di negara ini. Menurut Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, PPV Industri itu diwujudkan melalui kerjasama Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Malaysia MOTEK, Persekutuan Pelancongan Sarawak SDF, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Pusat Perubatan Timberland. Jelas Datuk Abdul Karim, seramai 2,001 pemain industri pelancongan sedang divaksinasi dengan proses pemberian dos kedua sedang dilaksanakan dari 15 hingga 18 Julai ini yang diadakan di Pusat Pemberian Vaksin Industri PPV in Pelancongan di Bangunan Persatuan Gereja-Gereja Sarawak ACS Kuching. Katanya, setakat Khamis, seramai 748 pemain industri pelancongan telah berjaya menerima dos kedua. Mengulas lanjut, beliau berkata industri pelancongan salah satu industri yang terkesan teruk akibat pandemik COVID-19. The other thing is that the tourism industry is one of the industry that is very much affected. That is very much affected by this pandemic, and with this vaccination program being done, and those who are in the tourism industry, hopefully the tourism industry can jumpstart faster. And I do know that the Malaysian government as well as the state government, they are looking into how to accommodate. Semasa melakukan kunjungan ke PPV industri itu pada Jumaat, tambahnya lagi beliau tidak menolak kemungkinan pada masa hadapan semua rakyat diwajibkan untuk divaksin sekiranya ingin melancong. I would be surprised one of the guidelines probably in future would be if you want to travel, you must be vaccinated. The Prime Minister has already made that kind of he did not mention it directly yesterday, but then he did give that indication whereby if you want to travel in future, probably you might have to show that you have been vaccinated. That is how important it is vaccination to be done, and I do hope that those who have still have not get their vaccination to make arrangement to get themselves to be vaccinated. Berita seterusnya, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin telah melawat projek transformasi luar bandar RTP menaik taraf sistem peparitan Kampung Puju Tanjung Batu pada Rabu. Projek yang menelan kos sebanyak RM99,986 itu telah siap lebih awal dari jadual asal. Dalam lawatan itu, beliau yang juga adun senadin merakamkan terima kasih kepada pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran DID di atas kerjasama dan tindakan segera dalam menaik taraf projek tersebut untuk manfaat penduduk kampung. Sementara itu, Ketua Kaum Othman Sulaiman mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak adun senadin atas siapnya projek ini sekaligus menyelesaikan permasalahan banjir kilat yang sering berlaku di kawasan berkenaan. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada kerajaan kerana telah melaksanakan projek RTP dalam kampung saya ini. Sama sekali bukan hanya di lorong 71C, tapi sebenarnya setakat ini keseluruhan pun sudah mempunyai peparitan konkret. Selanjutnya, mengenai lawatan kerja Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Ahmad Jaul Samion ke program transformasi luar bandar RTP Bina Baru Jambatan Sungai Mansau, daerah Pantu yang telah siap sepenuhnya pada Khamis. Jabatan yang menelan kos sebanyak RM300,000 itu mula dibina pada tahun 2019 dan dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya Sri Aman bagi menggantikan jambatan kayu lama yang telah usang. Lawatan beliau turut disertai Residen Bahagian Sri Aman, Indit Bangai, Timbalan Residen Bahagian Sri Aman, Elvis Didit, Pegawai Daerah Sri Aman Muhammad Ashriwi, Penguasa Pejabat Daerah Kecil Pantu Royston Francis, Penguasa Jabatan Tanah dan Survey Sri Aman Doris Sinia, serta Jurutera Bahagian Jabatan Kerjaya Sri Aman, Insinyur Christopher George.
Terdahulu, beliau bersama rombongan mengadakan taklimat di Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Kecil Pantu bagi membincangkan mengenai cadangan persempadanan semula Daerah Kecil Pantu dengan pengambilan beberapa buah kampung di bawah tadbir Daerah Simunjan. Ia bertujuan memudahkan lagi tadbir urus di kawasan tersebut sekaligus menambah baik pendekatan rakyat di luar bandar dengan pejabat atau agensi kerajaan. Selain itu, turut dibincangkan cadangan untuk menjadikan Pantu sebagai sebuah daerah penuh. Laporan berikutnya di Dun Sebuyau. Seramai 400 penduduk di kawasan Sebangan telah lengkap menerima vaksin COVID-19 dos kedua jenis Sinovac di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Kampung Lutong pada Jumaat. Ahli Parlimen Batang Lupa Datuk Seri Rohani Abdul Karim telah mengadakan lawatan ke program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di PPV tersebut bagi meninjau perkembangan terkini proses suntikan vaksin di situ. Beliau yang juga penasihat di Pejabat Ketua Menteri Sarawak telah disambut oleh Wakil Residen Bahagian Sri Aman Hassan Al-Daud, Pegawai Tadbir Sebuyau Aziz Ahmad dan Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Sebangan Dr. Hazikah Rosan Azam yang mewakili Ketua Penyelaras PPV kawasan Sebangan. Menerusi tinjauan UKAS, didapati proses pemberian vaksin dalam keadaan terkawal dan teratur dengan seliaan daripada pihak Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Rata-rata penduduk merakamkan ucapan penghargaan kepada Pejabat Kesihatan Bahagian Samarahan serta petugas Pejabat Kesihatan Sebangan di atas inisiatif menganjurkan program tersebut yang telah diadakan dengan jayanya bermula dari bulan Jun sehingga sekarang. Manakala di Dun Batu Danau, inisiatif program ziarah UKAS dilaksanakan Unit Komunikasi Awam Sarawak telah banyak membantu penduduk yang terkesan akibat penularan wabak pandemik COVID-19 di Sarawak. Sehubungan itu, Adun Batu Danau, Paulus Palugumbang mengucapkan terima kasih kepada UKAS atas bantuan makanan yang disumbangkan kepada penduduk di kawasannya dalam program berkenaan. Katanya bantuan seperti ini akan dapat meringankan beban mereka dalam menghadapi situasi sukar akibat pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menyampaikan sumbangan makanan dan peralatan kesihatan di Dewan Kampung Batu Danau pada Jumaat. Seramai 50 golongan asnaf dari 8 lokaliti yang dikenal pasti menerima sumbangan tersebut. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Batu Danau yang mewakili penerima menzahirkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan. Selepas itu, Paulus meninjau ke beberapa lokaliti di kawasan danau yang dilimpahi air, antaranya Klinik Kesihatan Batu Danau dan kawasan rendah di Kampung Batu Danau. Di Dun Jemoreng, kerjasama pelbagai pihak telah mengatasi cabaran untuk proses pemberian vaksin COVID-19 di luar bandar khususnya di Dewan Undangan Negeri Dun Jemoreng. Menurut adunnya, Datuk Dr. Juanda Jaya, beliau dan pihak pejabat daerah telah menawarkan bantuan kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk melancarkan lagi proses pemvaksinan di kawasan tersebut. Di kawasan luar bandar, pelbagai cabaran wujud. Tetapi cabaran itu akan dapat diatasi dengan kerjasama. Pihak saya dan pegawai daerah menawarkan kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk memberi apa sahaja bantuan yang mereka perlukan. Sebab kita mahu pihak Kementerian Kesihatan, frontliners, fokus untuk operasi perubatan. Dan perkara-perkara sampingan yang lain seperti persediaan tempat, memanggil orang kampung, mengenal pasti mereka yang enggan berdaftar, menggunakan khidmat ketua masyarakat, memujuk mereka yang masih ragu-ragu. Beliau berkata demikian kepada UKAS selepas meninjau Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Suara Matu dan menyertai program mopping bersama KKM di Matu pada Khamis. Tambah beliau, hasil kerjasama pelbagai pihak telah memastikan lebih 90% penduduk di kawasannya telah mendapatkan suntikan vaksin. Dan sekarang sebenarnya kita sudah sampai ke tahap dos yang kedua dan kita sampai ke tahap mopping, iaitu pergi ke rumah-rumah memberi vaksin kepada penduduk yang tidak berdaya untuk pergi ke pusat pervaksinan. Mereka yang terlantar, mereka yang uzur, tetapi mereka bersedia untuk mengambil vaksin bagi menjaga kesihatan mereka. Pihak Kementerian Kesihatan sendiri turun dan datang ke rumah memberikan vaksin berkenaan. Seramai 403 individu menerima dos kedua vaksin COVID-19 dan 120 orang menerima dos pertama di PPV Dewan Suara Matu.
Di samping itu, 60 orang penduduk tersenarai sebagai penerima vaksin terlantar akan dikunjungi mengikut jadual yang telah ditetapkan. Berikut pula, seramai 2,178 lagi warga Mukah menerima suntikan vaksin pada hari keempat di Pusat Pemberian Vaksin Industri PPV In Kingwood Resort pada Khamis. Ketua Penyelaras PPV In Kingwood Resort Mukah, Jimmy Kinsun memberitahu penerima vaksin adalah melibatkan syarikat peladangan yang berhampiran. Jadi sebanyak 2,178 dos telah dilakukan. Jadi setakat jam ini di mana dos telah diberikan merangkumi 80%. Jadi di antara individu yang diberi vaksinasi di mana terdiri daripada pekerja tenaga Indonesia ataupun TKI dan juga pekerja-pekerjaan tempatan. Antara jenis vaksin yang diberikan adalah jenis Sinovac. Jadi terdapat beberapa syarikat terlibat daripada vaksinasi ini, di mananya terdiri daripada Rindu Pelita, MPI Pelita, MSB Pelita, Golden Star Express, Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak dan juga NSB Plantation Seduan Berhad. Beliau merakamkan penghargaan kepada pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Mukah, Hamdiah Bakir dan semua agensi yang terlibat dalam menjayakan program vaksinasi bahagian Mukah. Beralih ke laporan harian COVID-19, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya pada Jumaat memaklumkan sebanyak 423 kes positif baru dikesan di 30 daerah, menjadikan jumlah kumulatifnya kepada 70,651. Daerah-daerah yang dikesan adalah seperti berikut. Sehubungan dengan itu, daerah Betong kini berstatus merah. Tambah kenyataan sama, terdapat 2 kluster baru telah diisytiharkan iaitu kluster Bukit Tinggi Meradong dan kluster Lempaung Betong. Turut diisytiharkan penamatan 4 kluster seperti yang tertera setelah tiada kes baru dilaporkan dalam tempoh 28 hari. Ini menjadikan jumlah yang masih aktif setakat ini adalah 96 kluster. Dalam pada itu, keputusan JPBN Sarawak berhubung pengisytiharan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD pula mengikut senarai lokasi seperti berikut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Vivi Mirza Ika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.